Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Saban tahun sejak 2019 lagi kita mengiktiraf setiap 5 Oktober sebagai Hari Akademia Malaysia. Satu hari untuk menghargai jasa dan juga sumbangan kumpulan akademik di institusi pengajian tinggi dan juga di mana mereka menaburkan bakti mereka. Dan pastinya sumbangan para akademia, para ilmuwan dan intelektual ini perlu kita hargai. Dalam masa yang sama, kita perlu melihat apakah cabaran dan juga isu yang semasa perlu dihadapi, perlu digembeling kekuatan baru oleh para akademia kita. Apatah lagi dikala kita sudah 18 bulan dunia menghadapi pandemik COVID-19. Dan dalam rancangan Malaysia ke-12, negara memperuntukkan sebilangan ataupun sejumlah dana yang besar untuk memastikan dasar akademia dan dasar pengajian tinggi termasuk hal berkaitan dengan R&D akan berada di landasan yang tepat untuk membawa Malaysia sebagai sebuah negara maju yang menggunakan segala kepakaran-kepakaran tempatan yang diangkat oleh para akademia kita. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah isu dan juga cabaran dan apakah sumbangan yang signifikan perlu digembelingkan oleh para akademia kita. Dalam masa yang sama kita perlu menghargai perjuangan dan sumbangan para akademia kita sejak kita merdeka yang lalu. Jadi saya akan membawa topik kita pada malam ini. Saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Nur Zaini Azman, Pengerusi Pertubuhan Pembangunan Penyelidikan dan juga Dasar Pendidikan Tinggi Malaysia ataupun pendapat seorang pakar dalam bidang pendidikan tinggi di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, Saudara Nazri. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya, kalau kita imbas sedikit, Hari Akademia ini baru saja kita angkat ataupun iktiraf di negara kita. Mungkin tak banyak negara di dunia mewujudkan satu hari untuk menghargai ataupun kita mengingati sumbangan intelektual para akademia di pusat-pusat pengajian tinggi, di college, politeknik ataupun di institusi-institusi penyelidikan yang lain. Jadi, mengapa kita perlu ada Hari Akademia ini? Dalam masa yang sama kita perlu lebih realistik sumbangan akademia dalam pembangunan negara, Prof. Okey, terima kasih. Saya mula-mula saya ucapkan selamat menyambut Hari Akademia kepada semua ahli akademik dan terima kasih kepada penonton awani ya kerana bersama-sama kita menyambut Hari Akademia dan juga bulan akademia iaitu bulan Oktober diberikan sebagai bulan akademia. Ya. Oleh itu semua IPT akan mengadakan pelbagai program lah ya untuk akademia. Sebelum saya menjawab soalan Saudara Nazri itu mungkin saya perlu jelaskan sedikit di sini bahawa sekumpulan akademik ya yang bekerja di IPT dan menjalankan 3 fungsi utama mengajar, menyelidik, berkhidmat itu dikategorikan sebagai profession akademik ya Saudara Nazri, dan kami menjalankan fungsi yang samalah kebanyakannya pengajaran, penyelidikan semua tu, tetapi yang membezakan kami adalah bidang pengalaman, maturity, wisdom dan sebagainya, dan juga kualiti penyampaian dan juga jenis-jenis institusi. Jadi bila kita membincangkan ni ada perkara-perkara yang sangat relevan dengan universiti sebab bidang saya sangat berkait dengan universiti, tapi ada juga perkara yang melibatkan juga college community ya yang agak generik yang dibincangkan. Dah sampailah masanya. Sebelum ini kita pelajar-pelajar di universiti, saya, rakan-rakan menyambut Hari Guru tu sebagai salah satu hari yang kami juga sambut bersama pelajar. Pelajar mengucapkan terima kasih, ada penghargaan. Jadi tetapi kali ini sejak 3 tahun telah ada Hari Akademia dan sebenarnya Hari Akademia ini adalah menyahut keseruan UNESCO walaupun banyak negara tidak menjadikan satu hari sebagai Hari Akademia, tapi kita sebenarnya menyambutlah seruan UNESCO. Sebenarnya MACC, Persatuan Akademik, telah mencadangkan supaya diadakan satu hari yang sedikit berlainan daripada profesi perguruan, iaitu yang menyambutnya pada 16 Mei, dan khusus kepada ahli akademia, bukan sahaja untuk meraihkan
ahli akademia, tetapi juga untuk ahli akademia sama-sama melihat kembali seperti yang Nazri cakap tadi, di mana kami sekarang, adakah profession ini profession yang boleh dipanggil sebagai profession, apakah kebaikan yang telah kita lakukan di samping melihat kepada jurang-jurang atau gap-gap yang perlu dipenuhi supaya kita sentiasa menambah baik dan betul-betul memberikan khidmat yang sewajarnya khususnya bagi IPT awam yang ditaja oleh kementerian. Okey, menarik. Prof, kita seringkali meletakkan akademia para pesyarah sebagai guru ataupun sebagai lilin yang menerangi kegelapan komuniti masyarakat dan juga rakyat. Tetapi ramai juga tidak dapat menggambarkan kerjaya akademia yang sepatutnya ataupun yang sebenarnya. Kita tahu akademia bergelumang dengan penyelidikan, dengan pembangunan, melakukan hal-hal berkaitan dengan projek-projek perundingan dan juga kemasyarakatan di lapangan. Mereka bukan hanya duduk di bilik berhawa dingin di Menara Gading. Mereka berada di lapangan. Kalau Prof sendiri saya tahu seringkali berada dengan masyarakat, melihat isu-isu pengajian tinggi dan juga bagaimana rakyat akan terlibat sama dalam kata menjabatani ataupun menghubungkan antara pihak kerajaan, pihak akademia, komuniti dan juga industri. Dalam melihat signifikan sumbangan akademia dalam pembangunan negara, kalau kita lihat 18 bulan ini, mungkin ini reality check yang kita terpaksa hadapi. 18 bulan pandemik yang tidak pernah dunia hadapi dan negara hadapi, ada kata pun perkara-perkara yang mungkin kita tidak lihat secara serius sebelum ini. Berkaitan dengan pendigitalan pendidikan tinggi misalnya. Bagaimana kita meletakkan akademia itu sebagai satu ruang yang perlu diperkasakan walaupun mahasiswa kita ataupun warga kampus tidak kembali ke kampus secara fizikal ataupun mereka berada di kampus tetapi mereka terpaksa bersarang di bilik-bilik kolej dan seumpamanya. 18 bulan ini apakah yang reality check Prof rasa perlu ada kataupun keinsafan oleh para akademia dan institusi pengajian tinggi termasuk Kementerian Pengajian Tinggi bahawa kita perlu melakukan lonjakan segera ataupun membetulkan kelompangan yang kita lihat sepanjang 18 bulan ini, Prof. Ya, Nazri, satu soalan yang sangat kritikal dan baik yang memang itulah sepatutnya kami ahli-ahli akademik memikirkannya. Sebenarnya dalam masa 18 bulan ini kita lihat bahawa seperti apa perkara yang telah berlaku sebelumnya, institusi akademik itu atau IPT telah bertahan dengan baiklah telah melalui waktu kritikal buka ini dengan baik dan IPT telah segera mengubah dan mentransformasi ataupun beradaptasi dengan apa saja cara untuk memastikan kelangsungan aktiviti-aktiviti di IPT. Saya mungkin tak sentuh banyak sangat tentang pelajar sebab saya rasa selama 18 bulan ini kita banyak memberikan perhatian kepada pelajar dan sepatutnya kerana mereka adalah stakeholders terbesar kita terbesar yang penting sekali. Tapi dari segi ahli akademik sebenarnya memang kita suka tak suka ahli akademik terus saja mempelajari cara IT pengendalian kaedah-kaedah baru supaya boleh terus mengadakan pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar-pelajar kita. Walaupun pada hakikatnya ahli akademik mempunyai sedikit kekangan, misalnya tahap penguasaan IT itu juga berbeza dari kalangan ahli akademik. Bila bekerja di rumah, sepatutnya ahli akademik ini tidak ada masalah untuk bekerja di rumah sebab seperti Nazri cakap tadi, ahli akademik ini bukan duduknya di pejabat saja. Tetapi penggunaan masa dan accountability yang tinggi di samping menjaga keluarga, menguruskan macam-macam lagi hal di rumah itu juga menjadi sedikitlah kekangan. Tapi sepatutnya saya rasa accountability ahli akademik tidak menjadi isu lah. Sebab itulah cara akademik bekerja, kita tidak clock in, clock out, kita boleh bekerja di mana-mana. Yang penting adalah accountability kita adalah output, proses-proses yang boleh kita tunjukkan bahawa ini adalah kerja kita. Perkara kedua saya rasa yang sangat penting
kita telah bincangkan ya Nazri adalah kita lihat semasa COVID ini betapa pentingnya data empirical untuk membantu pengurusan ya negara, membantu masyarakat untuk memahami banyak persoalan-persoalan, dan ini kita lihat juga ya TV-TV di Malaysia telah banyak menggunakan ataupun uh, um, uh, me- me- um, mengajak profesor-profesor untuk menjelaskan banyak isu-isu berkaitan COVID, pembelajaran dan isu-isu IT dan sebagainya. Jadi jelas di sini apabila COVID bahawa publicness of higher education itu sangat penting. Seperti juga hospital, ya seperti juga ya jentera-jentera yang tugasnya bukan hanya untuk mendapatkan wang atau berfokuskan ekonomi ya, tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Jadi ahli akademik seharusnya walaupun banyak dasar-dasar sangat berpusat kepada dasar-dasar yang berkaitan dengan neoliberalism, kepada pendekatan ekonomi dan sebagainya, tapi kita tidak boleh tidak menghiraukan dan mulai sekarang perlu melihat untuk mengimbangi aspek ekonomi dengan aspek kesejahteraan masyarakat, sebab apa yang ditunjukkan bahawa profesor yang sebenarnya memberikan input tentang apa yang benar ya, bukan apa yang tidak benar atau separuh benar. Data-data sangat diperlukan, data-data kajian, kajian-kajian yang mengungkai isu-isu semasa COVID. Ini semua adalah tugas-tugas ahli akademik, dan impak kepada komuniti itu harus kita beri perhatian lebih sedikit di masa akan datang. Bukan sahaja penyelidikan yang membawa impak kepada ilmu ataupun teknologi, tetapi juga saya rasa sosial inovasi perlu diberikan perhatian. Prof mengangkat data empirical menjadi satu perkara yang mendesak ketika kita melalui pandemik COVID-19, dan itulah Awani sering mengundang para profesor kita, para ilmiah kita, para intelektual di universiti kita untuk berkongsi pandangan mereka berkaitan dengan kesihatan awam, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan sosioekonomi dan seumpamanya. Kalau saya ambil satu contoh tentang pendidikan, 18 bulan dikatakan antara waktu yang amat kritikal kepada anak-anak kita, yang negara kita terpaksa menutup sekolah antara yang paling lama di dunia. Itu data yang kita terpaksa hadapi. Dan dirisaukan oleh para akademia kita apabila saya menemui mereka adalah keciciran di kalangan anak-anak yang berada di sekolah. Kerana mereka lama tidak mampu ke sekolah, mereka tidak dibenarkan untuk menghadiri kelas fizikal, dan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan iaitu pembelajaran dalam talian ataupun PDPR. Dan kita tahu realiti masyarakat. Jadi bagaimana data empirical ini perlu dijadikan sebagai satu asas. Dalam bajet 2021 kita meletakkan 50 juta untuk para akademia kita melakukan research melalui MyRAN. Kalau dahulu kita dengar ini yang ditunggu-tunggu oleh para akademia kita untuk apply grant-grant ataupun dana yang disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Begitu juga dalam RMK 12. R&D diletakkan satu asas yang besar untuk melonjakkan keadaan sosioekonomi negara. Bagaimana data empirical perlu dijadikan sebagai satu foundation bagaimana Malaysia bergerak ke hadapan, Prof. Pengalaman kita melalui pandemik dalam kalau saya angkat kisah berkaitan dengan pendidikan dan keciciran itu, Prof. Okey, ya ada dua perkara di situ ya. Satu mengenai pendidikan sekolah. Sebenarnya Nazri menggunakannya sebagai contoh lah ya. Tapi saya bercakap dari segi penyelidikan seperti yang Nazri tanyakan tadi. Betul, dalam RMK 12 memang rata-rata bila saya baca di mana-mana pun diutamakan R, D, C dan I ya. Dan kita lihat dia lebih kepada enabler kepada banyak bab-bab lain. Begitu juga dengan pembangunan bakat ya Nazri. Ya. Saya tengok dia wujud di setiap bab itu sebagai enabler kepada semua isu-isu ataupun strategi atau dasar yang diberikan. Jadi pada saya
Selama ini penyelidikan itu telah berjalan dengan sangat baik ya, khususnya apabila dasar kerajaan untuk menubuhkan RU Research University dan kepentingan kepada penyelidikan dengan dana-dana yang besar. Dan apabila kita lihat laporan-laporan sebelumnya, memang dana-dana ini telah memberikan hasil yang banyak, yang baik ya, khususnya kepada ranking universiti dan juga kepada kuantiti penerbitan. Tetapi apa yang Nazri ungkitkan tadi, apabila kita melalui sesuatu krisis, kita lihat banyak data-data penting ataupun sistem maklumat ataupun penemuan yang tidak terkumpul dan tidak dapat kita ekstrak dengan keadaan cepat. Saya bagi contohlah apabila krisis berlaku, misalnya universiti sendiri pun tidak mempunyai data walaupun kita sepatutnya terkehadapanlah ya dari aspek data dan sebagainya tentang berapa ramai yang mempunyai komputer sendiri. Ini pelajar-pelajar universiti ya, berapa ramai yang mempunyai telefon yang boleh membolehkan kita menjalankan online, berapa lama yang sosioekonomi yang memerlukan bantuan ya. Jadi sistem data itu sendiri pun belum lagi berbentuk big data yang boleh kita garap, yang kita gunakan. Tetapi dalam segi penyelidikan pula, isunya saya rasa lebih kepada rantaian penyelidikan itu sendiri ya, sebab seharusnya walaupun kerajaan mengatakan impak penyelidikan perlu pelbagai, tapi disebabkan kekangan atau keperluan universiti, kita banyak melihat kepada impak itu kepada penerbitan. Itu tidak salah, tetapi dia tidak sepatutnya berhenti di situ. Maksudnya penyelidikan harus berbentuk jangka pendek, jangka panjang dan bukan dinilai hanya untuk penerbitan, tapi seterusnya ditambah baik ya. Apa dia pengetahuan ilmu baru yang kita bangunkan itu dan seterusnya boleh terus diaplikasi. Jadi kalau kita buat penyelidikan, rantaiannya selepas mendapat satu ilmu baru kita aplikasikan, kemudian kita try out dengan masyarakat dan sebagainya ya, iaitu dipindahkan. Itu juga adalah perkara yang saya selalu highlightkan kepada ahli akademik muda, bahawa peranan ahli akademik itu saling bergantungan, berintegrasi, bukan terpisah ya. Bila kita lihat kumpulan ini you bagus mengajar, you mengajar. Kumpulan ini you bagus buat khidmat sebab you macam dah NGO jadi buat khidmat. Kumpulan ini you mengurus saja. Sebenarnya itu adalah satu benda yang tak betul ya, sebab ahli akademik itu seorang ahli sarjana. Jadi dia menyelidik, dapatan itu disampaikan kepada pelajar, tapi dapatan itu perlu memberi impak kepada sama ada pengubal dasar atau masyarakat. Tetapi ini Nazri tidak boleh dilakukan dalam masa pendek ya. Dia memerlukan bertahun-tahun dan ahli akademik perlu betul-betul fokus kepada bidang dan bukan cacah merba ya. Bila cacah merba kita tidak nampak impaknya. Itu sebab bila pengubal dasar bertanya apa impak ni tak boleh dapat cepat, dan ia juga memerlukan ahli akademik betul-betul memastikan bidang kesarjanaan itu adalah berikutan ya, dan dijalankan secara berintegrasi ya, pengkhususan itu. Jadi seperti yang saya kata tadilah juga, satu isunya juga adalah apabila kita sangat bertindak ke atas ekonomi lah ya, bila kita pentingkan publication tadi, inovasi ilmu, yang kita panggil inovasi ilmu, maknanya kita berkongsi dengan orang lain melalui publication, penting. Kita pentingkan teknologi penyelidikan yang menghasilkan teknologi, penting, tapi kita tinggalkan satu lagi ya, inovasi ataupun penemuan yang memberi impak kepada masyarakat. Yang itu saya rasa itulah yang saya rasa apa yang Nazri rasakan sebahagian daripada apa yang perlu, dan saya rasa perlu kita ubahlah daripada cara kita mengurus penyelidikan. Cabaran untuk melihat bagaimana sumbangan signifikan ataupun sumbangan berterusan akademia dan juga pengajian tinggi adalah melihat kepada pemegang taruh yang terbesar, iaitu
anak-anak pelajar kita, iaitu para mahasiswa kita. Seringkali menjadi perdebatan IPT tidak sepatutnya menjadi kilang untuk mengeluarkan produk-produk kerjaya yang akan ditentukan oleh pelajar ini. Mereka akan masuk sebagai engineer, sebagai jurutera, sebagai arkitek, sebagai peguam, sebagai guru ataupun pensyarah dan sebagainya. Dalam melihat isu ini sentiasa menjadi topik yang evergreen bagi Prof. Dalam hal kita belajar daripada 18 bulan, dalam masa yang sama kita seringkali mengangkat isu kebolehpasaran para graduan dan diherut dengan ketibaan pandemik. Apabila ratusan ribu graduan keluar di pengajian tinggi sama ada awam dan juga swasta, kita tahu mereka bergelut untuk mendapatkan kerja sekarang. Kalau mereka dapat kerja pun, apa yang mereka perolehi sebagai gaji mereka mungkin tidak berbaloi dengan 4 tahun, 5 tahun mereka menggembeling kekuatan untuk menuntut ilmu di IPT. Jadi bagaimana IPT dan akademia kita perlu seiring dalam melihat isu-isu yang mendasar berkaitan dengan bagaimana kita melihat pemegang taruh utama ini. Okey, dari dulu lagi Nazri, walaupun tidak ada COVID, sebenarnya IPT sentiasalah ditekanlah maksud saya, ataupun dipersalahkan apabila ramai graduan tidak mempunyai kerja atau dinyatakan bahawa graduan tidak mempunyai skill atau skill yang diperlukan oleh industri, ya. Pada pandangan saya, memang universiti perlu mendapatkan makluman pelbagai stakeholder lah dalam membangun graduan, ya. Dan dalam RMK 12 pun dia kata, ya, graduan yang sesuai untuk masa depan, graduan yang gig, baik, kerja gig dan sebagainya. Tetapi saya rasa maklumat-maklumat industri itu boleh kita ambil kira, tetapi tidak semua benda, Nazri, boleh kita masukkan dalam kurikulum. Saya bukan bersifat tidak boleh menerima kritikan, tapi maksud saya ada benda-benda yang boleh kita terima daripada industri, dan dari masa ke semasa keperluan industri ini bertukar. Jadi universiti walaupun kita cuba beradaptasi, tetapi tidak semua yang boleh kita masukkan dalam industri. Jadi kita juga harus mengimbangi keperluan skill, ya, yang diperlukan industri dengan juga peradaban ataupun civilization ataupun personal qualities of academic itu sendiri. Dalam masa sekarang, walaupun saya rasa kerajaan sangat peka, walaupun tidak ada kerja-kerja dan sebagainya, banyak dana telah diberikan, ya, untuk mereka sambil-sambil mencari pekerjaan itu untuk kembali ke universiti, dan universiti juga digalakkan untuk menjalankan program-program bersifat jangka pendek, ya, supaya mereka yang tidak bekerja itu dapat menambah baiklah skill ataupun pengetahuan, ya. Sementara kita menunggu ekonomi bertambah baik, sebab apabila graduan tidak mendapat kerja, ini bukan sahajalah saya tidak percaya, bukan hanya mereka tidak mempunyai skill atau sesuai dengan industri, dia juga sangat bersangkut paut dengan keadaan ekonomi, ya. Jadi dan saya juga perlu nyatakan bahawa universiti juga perlu mengambil kira dalam kesibukan atau keperluan kita mendapatkan maklumat tentang industri, perlukan jenis-jenis ataupun skill-skill yang diperlukan oleh graduan. Kita tidak boleh sama sekali mencairkan ataupun tidak memberi penekanan kepada pemikiran kritikal, ya. Kognitif itu sangat penting. Pelajar perlu tahu tentang sedikit tentang bidang-bidang mereka, dan yang lebih penting perlu ada skill kreatif dan kritikal itu, ya. Kalau tidak, saya rasa sebab dalam 4 tahun perubahan pun berlaku. Jadi skill-skill yang lebih generik itu sangat perlu dibuat, dan saya percaya universiti melakukannya. Cuma bagaimana mengimbangi, ya, skill generik, keperluan membangun manusia yang boleh menjadi ahli masyarakat yang bertanggungjawab, dan juga
idea-idea ataupun pengetahuan dalam bidang-bidang itu, itulah yang menjadi masalahnya untuk mengimbanginya, Nazri. Menarik. Saya rasa mungkin ini sebagai pencetus perbincangan kita selanjutnya, Prof, kerana Ya. Prof sudah mengangkat isu berkaitan dengan ranking penerbitan jurnal, kegilaan untuk meletakkan universiti dalam ranking-ranking utama negara Asia dan juga dunia. Tetapi apabila Prof mengangkat memetik mahasiswa untuk lebih kreatif, pemikiran kognitif dan juga peka dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka, bukan hanya dalam jurusan mereka. Saya rasa ini cabaran yang perlu difikirkan oleh pengajian tinggi termasuk para akademia kita, dan saya tahu pensyarah kita, para intelektual kita di universiti menyedari hakikat ini dan mereka sentiasa mengangkat manusiawi dan juga hal-hal berkaitan dengan sosial itu melebihi kehendak-kehendak industri, kehendak-kehendak komersial, kerana akhirnya yang akan kita keluarkan adalah manusia. Manusia akan memikirkan semua isu yang kita hadapi saban hari dalam dunia ini. Terima kasih Prof. Profesor Datuk Dr. Nur Zaini Azman, Pengurusi Pertubuhan Pembangunan Penyelidikan dan juga Dasar Pendidikan Tinggi Malaysia ataupun pendapat dari Fakulti Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu saja bersama saya untuk Hari Akademia dan bulan akademik kita pada tahun ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.